A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika an nadilla aw nudal aw nazilla aw nuzal aw nazlima aw nuzlam aw najhala aw yujhala alaina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama dalam majlis tadabbur surah di dalam Al-Quran ataupun tadabbur surah-surah pilihan di dalam Quran. Mudah-mudahan sedikit usaha kita ini termasuk dalam apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di kalangan kamu, manusia yang terbaik ialah mereka yang belajar Quran dan yang mengajar Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita dalam golongan yang terbaik. Disebut dalam hadis ini terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, kita sambung tafsir surah Al-Fatihah, iaitu pada ayat yang keempat. Ayat keempat dah, saya tak apa ingat. Betul lah tu. Betul. Saya tercabut penanda ni. Baik, iaitu ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan. Baik, ad-din ini dia dalam Quran mempunyai banyak maksud. Tetapi yang dimaksudkan dengan ad-din di sini ialah Yaumiddin ay yaumil jaza, hari pembalasan, iaitu pada hari kiamat. Din juga dengan maksud agama, cara hidup. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, cara hidup yang diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah Islam. Itu perkataan din. Dia beza dengan dain. Kalau dain dengan maksud hutang, kalau din dengan maksud agama, tetapi di sini dengan maksud al-jaza, iaitu pembalasan terhadap amalan-amalan. Hari dibalas amalan iaitu pada hari kiamat. Baik. Yang mana ayat keempat ini mengandungi beberapa pengajaran. Pengajaran yang pertama, ayat ini merupakan dalil yang sangat kuat bahawa hari kebangkitan dan pembalasan pasti akan berlaku. Pada masa itu hanya Allah sahajalah yang berkuasa ke atas segalanya. Dan pada hari itu manusia terbahagi kepada dua kelompok, iaitu hamba yang melakukan kebaikan dan hamba yang melakukan kejahatan. Hamba yang ingkar kepada Allah. Maka golongan yang taat kepada Allah yang beriman, maka mereka akan mendapat ganjaran di sisi Allah. Begitu juga dengan mereka yang kufur, mereka yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Najmi ayat 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Dan Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Diciptakan semua itu untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat menurut apa yang mereka lakukan dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang sebaik-baiknya. Jadi jelas dalam ayat ini
Allah Ta'ala menyatakan hari kiamat itu hari dibalas orang yang melakukan kejahatan dengan kejahatan, orang yang melakukan kebaikan dengan keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan banyak ayat-ayat Quran menceritakan tentang ini. Tentang balasan pada hari kiamat. Orang yang beriman, maka dibalas oleh Allah, iaitu pada hari kiamat. Yaumiddin, hari pembalasan. Baik. Pengajaran yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membalas dengan ganjaran syurga kepada mana-mana hambanya yang menunaikan kewajipan sebagai seorang hamba dengan penuh amanah dan ikhlas, dan akan membalas dengan azab kepada mana-mana hamba yang tidak menunaikan kewajipan sebagai seorang hamba. Jadi itu jelas. Orang yang taat kemuncak kepada kurniaan Allah ialah syurga daripada Allah. Syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka jannatun tajri min tahtihal anhar. Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Manakala mereka yang kufur kepada Allah, bagi mereka neraka dan azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, di sana ada dua kewajipan yang mesti ditunaikan oleh seseorang hamba. Yang pertama disebut sebagai huququllah, kewajipan kepada Allah. Tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana huququllah, hak Allah ini dibina di atas dasar al-musamahah. Iaitu musamahah ni boleh bertolak ansur dengan Allah. Hamba dengan Allah ni, rahmat ni Allah Ta'ala, apa saja kewajipan, dia ada kira bicara dengan Allah. Contohnya, Allah Ta'ala wajibkan kita sembahyang. Namun di sana, Nabi SAW menyebut, salli qa'iman, fa'illam tastati' faqa'idan, fa'illam tastati' fa'ala jambin. Sembahyanglah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau kita mampu, sembahyang berdiri. Al-qiyam itu, berdiri itu adalah salah satu daripada rukun sembahyang. Maknanya kalau kita sembahyang fardu, kita mampu berdiri, tiba-tiba kita tak berdiri, maka tidak sah sembahyang kita. Walaupun betul bacaan kita. Kerana apa? Kerana qiyam itu salah satu daripada rukun sembahyang. Tetapi Nabi kata, wa illam tastati' faqa'idan. Kalau tak mampu sembahyang berdiri, boleh sembahyang duduk. Itu maksud musamahah. Kalau duduk pun tak mampu, boleh dalam keadaan mengiring ataupun berbaring. Itu musamahah, tolak ansur daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dalam bab ibadat yang lain, bab puasa contohnya. Allah Ta'ala sebut, wa in kuntum ala safarin. Wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kamu sakit ataupun ketika musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, boleh diganti pada hari-hari yang lain. Diganti pada hari yang lain, maksud di sini ialah boleh berbuka dan diganti pada hari yang lain. Itu kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, ataupun dengan kata lain, huququllah, hak Allah yang mesti ditunaikan oleh seseorang hamba. Di sana ada kewajipan yang kedua, hak yang kedua disebut sebagai huququl ibad, hak manusia, hak sesama manusia. Hak sesama manusia ini dibina di atas dasar wajib memelihara, kena berhati-hati. Kalau hak Allah Ta'ala tadi, dia bersifat musamahah, boleh bertolak ansur lagi. Tapi hak sesama manusia,
dia kena tegas. Maksud tegas ni kita tak boleh lebih kurang hak orang. Tak apalah yang orang tak apa, bukan sikit pun kita ambil duit sikit, ambil duit dia sikit je. Bukan begitu, tak boleh. Ada pun yang kita boleh. Kita boleh. Bahkan hak kita ni sangat dianjurkan kalau kita bermusamahah, bertolak ansur. Dalam satu hadis Nabi sebut rahimallahu mra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Allah Taala merahmati seseorang yang apabila dia bermuamalah, dia berjual beli secara bertolak ansur. Maksudnya kalau dia membeli, maka dia taklah melampau sangat minta kurang sampai nak berkelahi dengan peniaga. Kalau dia peniaga pula, dia taklah meletakkan harga melampau cekik darah, menyusahkan orang. Wa idza qada, ataupun ketika berhukum minta hutang daripada orang, tidaklah dia buat sesuatu keras terhadap orang lain. Dalam Quran Allah sebut wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalaulah orang yang berhutang itu dalam keadaan susah, fanadhiratun ila maisarah, bagilah tempoh kepada dia sampai ke waktu dia mudah ada duit. Itu yang dianjurkan oleh Islam. Sehingga dalam satu hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin disebut bagaimana seorang lelaki, Nabi ceritakan seorang lelaki zaman dahulu, dia ni tidak ada pun kebaikan pada diri, melainkan dia ni orang yang kaya, dia berniaga, dan dia selalu pesan kepada pekerja dia, mana-mana orang yang datang yang susah, maka kamu bagi tempoh. Kalau dia nak berhutang, bagi tempoh kepada dia, tak apalah. Jangan kamu straight sangat. Kalau yang memang tak mampu, maka kamu halalkanlah. Nabi kata, tak ada benda lain yang kebaikan yang dibuat melainkan yang itu saja. Lalu pada hari kiamat, Allah Taala menyatakan, kami lebih berhak daripada dia. Iaitu musamahah ni, bertolak ansur ni, Allah Taala itu lebih besar rahmatnya daripada dia. Maka oleh kerana dia boleh bertolak ansur dengan manusia, dengan hamba yang lain, memudahkan orang lain, maka pada hari itu memudahkan dia, masukkan dia ke dalam surga. Itu pada diri kita. Tapi yang orang lain tak boleh kita berlebih kurang. Tak apalah, duit orang tak apalah, duit orang duit kita juga. Tak boleh. Kita kena hati-hati. Sebagaimana diriwayatkan, ini cerita bagaimana para salafus soleh, alim ulama dahulu sangat jaga dalam perkara ini. Yang mana Imam Abu Hanifah, dia telah berhutang dengan seorang majusi. Kemudian seorang majusi berhutang dengan Imam Abu Hanifah. Dia seorang majusi. Majusi ni seorang kafir yang menyembah api. Dia berhutang dengan Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Abu Hanifah satu hari pergi ke rumah dia minta hutang. Bila sampai depan rumah majusi tadi, tiba-tiba Imam Abu Hanifah tak sedar bahawa dia terpijak najis. Dia terpijak najis. Lalu dia renjih kaki dia, renjih najis tadi, tiba-tiba najis tadi mercik terkena ke dinding rumah majusi tersebut. Sebab dia duduk depan rumah. Dia renjih-renjih, tercampak, lekat pada dinding rumah. Yang pada waktu itu, Imam Abu Hanifah pun fikir macam mana nak buat. Kalau dia nak basuh, rumah dia ni, dinding rumah dibuat daripada tanah liat. Kalau dia nak basuh dengan air, bukan takat najis, dengan dinding-dinding rumah itu gugur. Kalau nak biar, tak boleh mengotorkan dinding rumah majusi tersebut. Itu kesalahan dia. Dan dia pergi tu pada orang tu minta hutang.
tak apalah, pandai-pandai tuan rumah lah basuh. Tapi tidak. Bila hak orang lain, yang melibatkan orang lain, maka Imam Abu Hanifah mengatakan, fikir waktu itu, lalu dipanggil. Ketuk pintu, keluar, keluar hamba dia, pekerja dia. Kepada majusi tadi, hamba dia tanya, siapa kamu? Beritahu kepada tuan kamu, Abu Hanifah di luar ni. Maka waktu itu bila hamba diberitahu, dia menyangka bahawa Imam Abu Hanifah datang nak minta hutang. Sebab dia tahu dia berhutang dengan Imam Abu Hanifah. Bila dia keluar sahaja, lalu Imam Abu Hanifah pun terus tukar topik. Tak sentuh pun bab hutang tadi. Dia kata, saya datang tadi, saya terpijak najis tak sedar. Saya renjis tanpa sengaja terkena dinding rumah. Jadi macam mana saya nak basuh ni? Kalau nak basuh nanti pakai air tak boleh. Dan dia tak sentuh pun. Tak cerita pun berkenaan dengan hutang. Padahal kedatangan dia jauh-jauh tadi minta hutang. Yang mana akhlak yang ditunjukkan oleh Imam Abu Hanifah tersebut menyebabkan majusi tadi dia terpesona dan akhirnya dia mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan Imam Abu Hanifah. Tengok bagaimana hak orang lain. Begitu juga kisah yang masyhur, Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini di kalangan tabi'in, cucu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang menjadi khalifah yang sangat adil, sehingga disebut bahawa dia adalah khalifah yang kelima. Khulafah Rashidin ni ada 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Tetapi keadilan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sehingga ada di kalangan ulama mengatakan dia adalah khalifah yang kelima di kalangan Khulafah Rashidin. Itu suatu sanjungan yang hebat. Yang mana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini, dia menjadi pemerintah dan dia sangat jaga, sangat berhati-hati hak kerajaan dibandingkan dengan hak dia. Yang mana pada satu malam sedang dia buat kira-kira harta negara ni, urusan dia, datang seorang lelaki ke rumah dia. Lalu dia tanya, apa tujuan kedatangan kamu? Kalau urusan rasmi, maka dia akan pasang pelita yang digunakan. Bila lelaki tadi kata dia datang kerana urusan peribadi, jadi dia padamkan pelita yang digunakan tadi dan dipasang pelita yang lain. Lalu orang tadi pun pelik, kenapa? Sama je pelita. Dia kata pelita yang pertama, minyaknya aku guna duit daripada Baitul Mal. Daripada Baitul Mal. Manakala pelita yang kedua ini, minyaknya aku beli daripada duit poket aku sendiri. Tengok bagaimana dia sangat berhati-hati. Berhati-hati. Dia tak nak salah gunakan hak orang ramai, digunakan untuk diri dia. Padahal minyak yang ada dalam pelita banyak mana sangat. Tapi sangat berhati-hati. Dan ini juga pernah ditunjukkan akhlak yang ditunjukkan oleh almarhum Tok Guru Ni Abdul Aziz. Tok Guru Ni Abdul Aziz pernah diceritakan oleh pengacara TV Al-Hijrah, saudara Amin. Amin Idris. Dia kata waktu dia belajar dulu UIA, dia buat dia buat assignment. Buat antaranya ialah dia wawancara waktu itu Menteri Besar Kelantan, Tok Uni Aziz. Dia pergi ke Kelantan, pergi wawancara atas urusan rasmi waktu itu. Dan selesai wawancara dengan Tok Guru, tiba-tiba perlu kepada isi borang. Tanya tentang Tok Guru ni macam mana, kemudian isi borang. Dia kata pada poket Tok Guru ni ada 2 pen. Satu pen paker, satu lagi pen
kilometriko. Pen 50 sen. Bila Tok Guru nak isi borang ni, Tok Guru ambil pen kilometriko tu. Jadi dia pun keluar daripada mulut dia. Kenapa Tok Guru tak pakai pen satu lagi? Pen Parker tu jelas sikit. Tok Guru kata pen Parker ni adalah milik kerajaan. Milik kerajaan. Yang saya akan gunakan untuk urusan rasmi. Nak sign, nak turunkan tanda tangan, projek ke apa, kelulusan, dia akan guna pen tu. Adapun awak datang ni, sekadar nak tanya peribadi saya tentang pemikiran Tok Guru. Jadi saya guna pen saya sendiri. Bayangkan, kalau kita kiralah setakat nak isi borang berapa sangat dan berapa titik sangat dakwah. Tapi almarhum Tok Guru Aziz ni sangat berhati-hati, dia bimbang ambil hak orang lain. Kalau hak Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala maha pemaaf. Tetapi hak orang lain kita bimbang, kita tak lepas di akhirat nanti. Betapa ramai orang yang dia jaga hak dengan Allah tetapi tak jaga hak dengan manusia. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW tanya sahabat, atadruna manil muflis? Tahu tak siapa dia orang muflis? Lalu Nabi SAW sahabat menjawab, bila Nabi tanya, al-muflisu fina man la dirham wala mata'. Setahu kami orang muflis ni orang yang tak ada duit lah. Tapi Nabi SAW menjawab, al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang muflis itu ialah orang yang datang pada hari kiamat bersama dengan pahala sembahyang dia, pahala puasa, puasa ibadat dia dalam masa yang sama, wa syatama hadza wa akala ma la hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Dalam masa yang sama, dia mengumpat orang itu, dia makan harta orang ini, dia menjatuhkan maruah orang itu, dia pukul orang ini. Maka diambil pahala dia, pahala sembahyang, pahala baca Quran dia, pahala puasa dia, diberi kepada orang yang dianiaya tadi. Sehingga tak cukup lagi. Lalu diambil dosa orang itu pula, diletakkan kepada diri dia. Akhir hadis ni Nabi kata, summa turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Apa puncanya? Puncanya kita tak jaga hak sesama manusia, hukukul ibad. Jadi hak ini juga di antara benda yang akan dipersoalkan oleh Allah bila yaumiddin, pada hari pembalasan. Yang mana pada hari tersebut maliki yaumiddin, hanya Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa, yang memiliki hari tersebut. Pengajaran yang ketiga, ulama berselisih pendapat dalam mengatakan mana yang lebih fasih, mana yang lebih utama di antara bacaan maliki yaumiddin dengan bacaan maliki yaumiddin. Yang mana mengikut qiraat yang mutawatir, boleh dibaca kedua-duanya. Qiraat 7 ataupun qiraat 10, boleh dibaca kedua-duanya. Boleh kita baca maliki yaumiddin ataupun kita baca maliki yaumiddin. Cuma kita baca Hafaz. Riwayat Hafaz dibaca dengan mat, maliki yaumiddin. Tetapi kalau bacaan riwayat Waras, Qalun, dan beberapa riwayat lain dibaca dengan maliki yaumiddin. Sebab itu kadang-kadang ada imam-imam yang baca, contohnya di Maghribi, kebanyakan di sana, di Algeria, mereka ni baca dengan riwayat Waras, maka mereka baca dengan kita, kalau kita perhati, dibaca tidak dengan maliki yaumiddin. Baik. Yang mana kedua-dua bacaan ini adalah sahih, datang daripada Nabi SAW. Cuma yang mana satu yang lebih lebih fasih bacaannya, yang mana khilaf di kalangan ulama.
Jumhur ulama, kebanyakan ulama baca dengan Maliki Yaumiddin. Dengan bacaan Maliki dengan mat. Itu lebih fasih kata jumhur ulama, kebanyakan ulama. Berdasarkan kepada beberapa hujah. Hujah yang pertama, mereka mengatakan Maliki, hurufnya lebih banyak daripada perkataan Maliki. Ya, kalau Maliki, mim, alif, lam, kaf. 4. Berbeza kalau kita baca Maliki, hanya ada 3. Mim, lam, kaf. Maka dari segi pahala bacaan Maliki adalah lebih banyak pahala daripada bacaan Maliki. Hadis yang masyhur yang mungkin kita selalu dengar. Nabi kata, aku tak kata alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf ini Allah Ta'ala gandakan 10 pahala. Maknanya, kalau dia baca Maliki Yaumiddin, Maliki ada 4 huruf di situ. Berarti ada 40 pahala. Dapat 40 pahala. Tapi kalau baca Maliki Yaumiddin, Maliki hanya 3 huruf, dapat 30 pahala sahaja. Itu pendapat hujah yang pertama. Yang kedua, Maliki maksudnya raja. Dan banyak raja akan berhimpun pada hari kiamat. Sedangkan pada hari itu, yang memiliki, yang berkuasa hanyalah Allah Ta'ala sahaja. Adapun raja-raja yang lain, waktu itu tak ada kuasa dah. Pada hari kiamat, melainkan yang maliki, yang memiliki hari tersebut. Iaitu Allah Ta'ala. Maka maliki lebih utama daripada maliki. Jadi, sebab apa? Sebab bukan semua raja itu dapat memiliki, memerintah. Pendapat kedua, pendapat Ibnu Katsir, Ibnu Umar dan Abu Darda dibaca dengan maliki. Mereka kata yang itu lebih fasih. Kerana apa? Kerana hujah yang pertama, dia kata semua orang boleh menjadi malik, pemilik. Tapi tak semua pemilik itu raja. Macam kita lah. Kita memiliki kenderaan, memiliki rumah. Tapi kita bukan raja. Kita bukan raja, kita hanya pemilik sahaja. Tetapi raja ini orang yang tertentu. Jadi kalau pemilik dengan raja, sudah tentu lebih hebat raja daripada pemilik. Tidak semua pemilik itu raja. Tapi kalau raja, sudah tentu dia pemilik. Sekurang-kurangnya dia memiliki negeri ataupun negara dia. Yang kedua, hujah mereka ialah dalam surah An-Nas, sepakat ulama mengatakan bacaannya dengan tidak mat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dibaca malikin nas, tak baca malikin nas. Dibaca pendek. Maka dikiaskan di situ, dibaca malikin nas, maknanya maliki yaumiddin. Ini hujah mereka. Tetapi hujah jumhur ulama itu lebih kuat. Yang mengatakan bacaannya ialah maliki yaumiddin. Baik. Kemudian kita masuk pada ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah sahaja ya Allah kami sembah, dan kepada engkau sahajalah kami mohon pertolongan. Kepada engkau ataupun akan engkau kami sembah, dan akan engkau kami mohon pertolongan. Baik. Yang pertamanya, ayat ini kalau kita lihat, kaedah bahasa Arab, dia datangkan fa'il, fa'il, kemudian maf'ulun bih. Apa dia fa'il, fa'il, maf'ulun bih ni? Contohnya, akala Muhammadun tufahatan.
Akala tu fi'il. Telah makan. Siapa makan? Muhammadun. Telah makan oleh Muhammad. Muhammad makan apa? Tufahatan. Apple. Tufahatan tu jadi maf'ul bih yang kena. Yang kena buat. Kena buat apa dia? Makan. Perbuatannya makan. Siapa yang tukang makan? Muhammad. Siapa yang apa yang kena makan? Apple. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul bih. Saya ambil contoh yang lain. Daraba Muhammadun Zaidan. Daraba tu fi'il, perbuatan. Perbuatan. Daraba dengan maksudnya pukul. Telah pukul. Siapa yang pukul? Muhammadun. Muhammad pukul. Siapa yang kena pukul? Zaidan. Zaid. Zaid ni yang kena pukul, dipanggil maf'ul bih, yang kena buat. Kena perbuatan tersebut. Kalau tufahatan apple tadi, dia kena makan. Zaid ni dia kena pukul. Maka maf'ul bih duduk di belakang. Tetapi ayat ini, maf'ul bihnya duduk di depan. Asalnya, na'buduka, kami sembah engkau. Nasta'inuka, kami minta pertolongan kepada engkau. Siapa yang minta? Kita. Perbuatannya, na'budu. Apa ni? Sembah. Yang kena sembah Allah Ta'ala. Nasta'in. Perbuatannya, minta tolong. Siapa yang minta tolong? Kita. Siapa yang kita minta? Allah Ta'ala. Jadi na'buduka, nasta'inuka. Itu kaedah asalnya. Tetapi balaghahnya Quran ini, dia letakkan maf'ul bih tu duduk di belakang. Kaedah bahasa Arab mengatakan at-taqdimu ma yastahiqu at-ta'khir yufidul hasra. Kita letakkan di depan benda yang sepatutnya duduk di belakang. Yufidul hasra, membawa maksud khusus. Benda tu sepatutnya duduk di belakang. Tapi bila dia letak di depan, dia membawa maksud khusus. Khusus macam mana? Khususnya kalau kita kata na'buduka, kami sembah engkau. Boleh jadi, boleh sembah benda lain lagi. Sembah engkau, sembah patung, sembah kayu, sembah pokok. Tapi kalau kita kata iyyaka na'budu, akan engkau kami sembah. Maknanya tak ada benda lain melainkan engkau sahaja, Allah sahaja. Wa iyyaka nasta'in. Kalau kita kata nasta'inuka, kami minta tolong dengan engkau, boleh jadi kita minta tolong dengan benda lain juga. Tapi kita minta tolong hanya dengan Allah. Sebab itu kita terjemahkan, ada setengah orang terjemahkan, hanya kepada engkau kami sembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Datang daripada mana hanya tu? Iaitu mendahulukan benda yang sepatutnya duduk di belakang. Dia letak di depan. Yufidul hasra, kaedah bahasa Arabnya, membawa maksud khusus. Benda itu khusus. Baik. Yang mana ayat kelima ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada beberapa pengajaran. Yang pertama, kita pergi pada bahagian pertama ayat ini. Iyyaka na'budu, akan engkau kami sembah. Na'budu. Na'budu dari perkataan abada ya'budu, ibadah. Ibadat. Yang mana ibadah ini terdapat beberapa ta'rifan, definisi di kalangan ulama. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, al-ibadatu hiya ta'atullah bimtithali ma amarallahu bihi ala al-sinatir rusul. Apa dia ibadah? Ibadah ialah taatkan Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah melalui lidah para rasul. Saya ulang lagi sekali. Apa dia ibadah? Ibadah ialah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah melalui lidah para rasul. Maksudnya perintah itu datang melalui lidah para rasul. Berkata pula Imam Al-Qurtubi, aslul ibadati at-tadhallul wal khudu'.
Asal ibadah itu ialah at-tazallul. Tazallul ni maksudnya menghina diri. Wal khudu' merendahkan diri. Kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Ikut apa Allah suruh. Allah suruh rokok, kita rokok. Allah suruh sujud, kita sujud. Allah Ta'ala suruh qiyam, kita qiyam. Allah Ta'ala suruh buat benda ni, kita buat benda ni. Allah Ta'ala perintahkan kita bulan Ramadan, tak makan di siang hari, kita buat. Itu maksudnya, menghina diri, maksudnya kita buat apa saja yang Allah Ta'ala suruh. Berkata pula Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir, al-ibadatu hiya ta'atullah bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Ibadah itu ialah taatkan Allah dengan melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi itu di antara ta'arif-ta'arif ni tidak ada beza antara satu sama lain. Kemudian ibadah itu pula terbahagi kepada 3 bahagian. 3 bahagian. Yang pertama disebut sebagai ibadatul qalbi, ibadat hati. Ibadat hati. Maksudnya kita hadirkan hati kita waktu sembahyang. Hadirkan rasa khusyuk, rasa hina diri, rasa khauf, rasa takut kepada Allah, rasa mahabbah, kasih sayang kita kepada Allah. Faham apa yang kita buat tu daripada hati, kerja hati. Yang kedua, al-lisan. Ibadatul lisan, iaitu lidah. Dengan lidah kita berzikir. Kalau dalam sembahyang, adanya rukun qauli. Antara rukun qauli ialah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kita sebut lafazkan. Kita baca Quran. Kita tasyahud. Selawat kepada Nabi itu di antara perbuatan lidah. Dan yang ketiganya ialah al-jawarih, anggota tubuh badan. Anggota tubuh badan kita bergerak. Contohnya kita qiyam, kita rokok, kita sujud. Itu perbuatan. Jadi 3 perkara ini. 3 perkara ini dilakukan mesti dengan hati, dengan lidah dan juga dengan perbuatan. Kalau setakat dengan perbuatan saja, hati kita tak hadir, maka sembahyang itu umpama jasad yang tidak ada ruh. Jasad tubuh yang tidak bernyawa. Maknanya tak ada gunalah. Maka begitulah ibadat kita. Ataupun lidah saja tapi tak anggota badan tidak bergerak. Ataupun anggota badan saja, lidah pula tak talafuz. Mengikut jumhur ulama, talafuz ini wajib. Kalau kita nak baca sembahyang contohnya, Allahu Akbar, kita baca Fatihah, nyak je. Mulut tak bergerak pun. Orang tanya tak baca Fatihah ke? Baca dalam hati. Maka hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Sebab apa? Sebab qiraatul Fatihah itu termasuk dalam rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang dibuat oleh ucapan. Tak membadai dengan perbuatan sahaja. Baik. Saya ambil nak ringkas lah. Baik. Pengajaran yang kedua, dalam ayat ini Allah sebut apa? Iyyaka na'budu. Nun tu dengan maksud jamak. Orang yang bercakap ni dia ada 2. Dia dalam bahasa Arab ni ganti nama ni dia ada 3. Ganti nama pertama kita yang bercakap, ganti nama kedua orang yang kita bercakap dengan dia, orang yang lawan cakap, ganti nama ketiga orang yang tak ada depan kita. Jadi kita yang bercakap ni dia ada 2. Mutakallim dipanggil. Sama ada seorang ataupun ramai. Kalau seorang, a'budu, saya. A'budu, saya sembah. Kalau ramai, na'budu. Baik. Ulama kata, kita diperintahkan membaca Fatihah ini dalam sembahyang, tak kira sembahyang berjemaah ataupun sembahyang fardi, seorang diri. Waktu kita baca Fatihah,
kita tetap baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sembahyang fardi seorang-seorang, kita tak baca iyyaka a'budu. Iyyaka a'budu. Saya seorang, sebab kita seorang, kita tak baca, kita patutnya kita baca iyyaka a'budu seorang. Tapi tetap kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tak baca iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Baik. Kenapa? Antara hikmahnya, nak beritahu bahawa solat itu, hikmahnya ialah peringatan kepada kaum muslimin bahawa sembahyang secara berjemaah lebih utama dan lebih afdal dari sembahyang secara berseorangan. Sembahyang berjemaah itu. Warka'u ma'ar raki'in, dan rokoklah bersama-sama dengan orang yang rokok. Maksudnya secara berjemaah. Yang mana dinyatakan juga di sini kelebihan orang yang solat berjemaah. Kita baca sikitlah. Mudah-mudahan menjadi ulangan dan juga motivasi, terutamanya kepada orang lelaki yang dah lama dah kita tak dapat berjemaah di masjid. Tapi sekarang ni alhamdulillah, walaupun masih lagi mengikut SOP penjarakan sosial, tapi sudah dibenarkan. Kalau di Pahang ni, sebelum ini hanya solat subuh dan Jumaat sahaja, tapi sudah masuk 2 minggu, hampir 2 minggu lah, boleh sembahyang di 5 waktu di masjid dan surau. Alhamdulillah. Baik. Yang mana antara kelebihan solat berjemaah ialah yang pertama, bebas dari api neraka dan sifat munafik. Orang yang sembahyang berjemaah bebas daripada api neraka dan sifat munafik. Hadis riwayat Imam Tirmizi yang bermaksud, saya baca riwayat saja untuk merengkaskan masa. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersembahyang berjemaah kerana Allah dan sempat takbir yang pertama bersama imam selama 40 hari. 40 hari, bukan 40 waktu, 40 hari. Sehari 5 waktu. Dia sempat takbir yang pertama bersama imam. Maknanya tak pernah miss selama 40 hari. Maka ditulis untuknya 2 kebebasan. Yang pertama, bebas dari api neraka. Dan yang kedua, bebas dari sifat munafik. Ini kelebihan orang yang sembahyang berjemaah. Yang kedua, bertemu dengan Allah dalam keadaan menjadi seorang Muslim yang sempurna. Merupakan sunnah Nabi SAW. Ada pengampunan dosa dari Allah dan darjat yang tinggi di sisi Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, sesiapa yang suka bertemu dengan Allah dalam keadaan menjadi seorang Muslim yang sempurna pada hari kiamat. Siapa yang nak berjumpa dengan Allah hari kiamat dalam keadaan dia ni menjadi seorang Muslim yang sempurna, kata Nabi, maka hendaklah dia menjaga sembahyang 5 waktu bersama jemaah, tidak kira di mana sahaja dia dipanggil kepada. Tak kira di mana sahaja, dia tak tinggal sembahyang berjemaah. Kita begitu juga. Kalau tak dapat sembahyang di masjid, terlepas contohnya nak sembahyang berjemaah di masjid, jangan sembahyang, melainkan kita usaha dulu untuk cari orang yang kita boleh berjemaah. Kalau boleh jangan kita sembahyang. Tak apalah, sah juga sembahyang. Bukan kira sah. Tetapi pentingnya untuk sembahyang berjemaah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sembahyang 5 waktu itu adalah jalan hidayah yang telah ditetapkan. Sekiranya kamu sembahyang di rumah kamu, sebagaimana sembahyangnya orang yang meninggalkan sembahyang berjemaah di rumahnya, nescaya kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi kata, kalau kamu sembahyang di rumah je, tak sembahyang berjemaah, la taraktum sunnata nabiyikum, kamu telah tinggalkan sunnah Nabi kamu.
Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum. Kalau kamu tinggalkan sunnah Nabi kamu, la dalaltum. Nescaya sesatlah kamu. Sesat Nabi kata. Orang yang tak sembahyang berjemaah ni. Orang lelaki. Yang dia tak ambil berat tentang sembahyang berjemaah. Jadi bukan kecil. Ya. Sampai Nabi kata, la dalaltum. Maka sesatlah kamu. Dan tidaklah seseorang lelaki yang bersuci lalu dia memperelokkan sucinya, iaitu wuduknya, memperelokkan di rumah, kemudian menuju ke masjid, melainkan Allah tulis baginya pada setiap langkah ketika dia melangkah dengan satu kebaikan, dan pada setiap langkah Allah angkat satu darjat kemuliaan baginya, dan juga pada setiap langkah Allah ampunkan satu dosa. Tengok. Belum sembahyang lagi. Dalam perjalanan nak ke masjid, nak menunaikan sembahyang berjemaah, maka setiap langkah dihapuskan satu dosa, diberi satu pahala, diangkat satu darjat. Bila sembahyang pula, sembahyangnya akan digandakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada yang ketiganya, kelebihan. Disebut dalam kitab ini, sebenarnya banyak lagi. Cuma disebut secara ringkasnya. Kelebihan mereka yang solat berjemaah. Yang ketiga, sebagai cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dalilnya hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam gelap menuju ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Di jalan waktu gelap. Sebab nak pergi ke masjid. Zaman dulu tak ada lampu jalan macam kita ni. Tapi mereka tetap bersusah payah berjalan dalam keadaan gelap untuk menuju ke masjid. Maka Nabi kata, beri khabar gembira kepada mereka, bin nuri tammi yaumal qiyamah. Dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Sebagai balasan, mereka sanggup bersusah payah berjalan dalam keadaan gelap untuk menunaikan solat berjemaah. Tapi bukan bermaksud kita saja-saja cari jalan untuk berjalan dalam keadaan gelap. Motor kita ada lampu, kita tutup lampu. Sebab apa? Sebab kita dengar hadis bahawa orang yang berjalan dalam keadaan gelap menuju ke masjid, maka dia akan dapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Bukan maksud begitu. Kereta kita padam lampu, kan? Itu cari penyakit. Yang dimaksudkan di sini ialah kalau gelap pun, insya-Allah Allah Ta'ala akan balas ganti dengan pada hari kiamat dia melalui titian sirat dalam keadaan penuh cahaya yang memandu perjalanan dia, insya-Allah. Yang keempat, kelebihan mereka yang solat berjemaah 27 darjat lebih afdal dari sembahyang berseorangan. Yang ini masyhur, selalu kita dengar. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Solat berjemaah adalah lebih afdal daripada solat bersendirian dengan 27 kali ganda. 27 kali ganda pahala. Kalau sembahyang seorang dapat satu pahala, sembahyang berjemaah dapat 27 pahala. Mudah fahamnya, kalau sembahyang seorang dapat upah RM1, sembahyang berjemaah dapat upah RM27. Itu mudah, kita mudah faham. Baik. Hukum sembahyang berjemaah pula, jumhur ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan sunnah muakkad. Sunnah muakkadah. Manakala mazhab Syafi'i mengatakan dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Maksud fardu kifayah, bila satu kampung tu tak ada seorang pun, tak ada satu pun solat berjemaah yang didirikan, maka satu kampung itu semuanya berdosa. Maknanya fardu kifayah lebih berat daripada sunnah muakkadah. Baik. Panjanglah dalil-dalil perbahasan dia. Masing-masing. Saya tak bacalah di sini untuk meringkaskan. Dan kelebihan ataupun hikmah juga. Kenapa Allah Ta'ala gunakan perkataan iyyaka na'budu. Tak gunakan iyyaka a'budu.
supaya kita ni tidak ada sifat ananiyah, keakuan, selfish. Pentingkan diri. Maknanya kita doa ni bukan untuk diri kita saja. Bahkan kita doakan juga untuk orang lain. Bahkan ulama mengatakan kalau imam dia sembahyang, lepas sembahyang dia berdoa. Doa dia baca untuk diri dia je. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan kedua ibu bapa aku. Dia tak doakan untuk makmum, dia untuk diri dia je. Maka hukumnya adalah makruh. Makruh kalau dia doakan untuk diri dia je. Jadi kalau imam, dia kena tahu. Dia kena tahu bahasa Arab ni sedikit sebanyak supaya ditukarkan. Contohnya lepas sembahyang kita baca Allahumma ajirni minan nar. Kalau kita seorang, Allahumma ajirni, ya Allah peliharalah aku daripada api neraka. Tapi kalau ramai, Allahumma ajirna minan nar. Maka kalau bagi imam makruh kalau dibaca Allahumma ajirni untuk diri dia seorang je. Sedangkan dia tu wakil untuk doakan juga kepada makmum. Jadi tukar Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah peliharalah kami semua ni daripada api neraka. Jadi sebab itu walaupun sembahyang seorang, kita tetap baca untuk orang ramai. Bahkan kalau kita perhatikan dalam tasyahud kita, dalam tahiyat, kita baca apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas engkau wahai Nabi. Keberkatan dan rahmat Allah dan keberkatan Allah. Kemudian kita sebut apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan salam sejahtera juga ke atas kami dan ke atas hamba-hamba yang soleh. Bukan untuk diri kita saja. Kita doa juga untuk orang lain. Muslimin dan muslimat. Bahkan disebut dalam satu hadis. Ada malaikat, satu golongan malaikat yang tugasnya mendoakan kepada seorang mukmin yang mendoakan orang lain. Bila seseorang itu dia doakan untuk orang lain, maka ada malaikat yang khusus dihantar oleh Allah Ta'ala doakan untuk diri dia. Jadi jangan kita rasa rugi kita berdoa untuk orang lain. Daripada doa untuk orang lain, baik doa untuk diri aku. Tak. Sebenarnya bila kita doakan untuk orang lain, malaikat tadi datang doakan untuk kita, Ya Allah jadikan kepada dia seumpama apa yang diminta. Contohnya bila kita minta doa, Ya Allah permudahkan urusan sahabat aku, Ya Allah. Dia menghadapi musibah. Maka malaikat tadi datang, Ya Allah bagi juga kepada yang tukang doa ni. Sebagaimana yang dia minta. Seumpama dengan dia. Kalau dia doa, Ya Allah bagilah sahabat dia ni senang hidup dia. Maka malaikat doa balik untuk diri dia. Senang juga untuk diri dia. Jadi itu kelebihan dia ataupun hikmah kenapa Allah Ta'ala gunakan nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah dan akan engkau kami mohon pertolongan. Baik. Kemudian kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Na'budu dulu baru nasta'in. Antaranya ialah bila kita nak minta dengan Allah, kita kena sembah Allah Ta'ala. Kita kena sembah Allah Ta'ala. Yang baik, saya baca sikit ringkasnya. Antara hikmahnya yang pertama, kerana seorang hamba tidak ada daya upaya untuk menjauhkan diri dari melakukan maksiat kepada Allah, melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Baik. Iyyaka na'budu. Kita baca iya na'budu dulu, barulah nasta'in. Iyyaka nasta'in. Bila kita beribadat, kita tak mampu nak ibadat ni. Nak khusyuk ibadat, nak ada kekuatan, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, bila kita nak beribadat, kita nak minta daripada Allah, Allah Ta'ala ajar dalam ayat ini. Jangan terus minta. Kita sendiri mesti berdoa, beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran, wasta'inu bis sabri was salah.
Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan dengan sembahyang. Dengan ibadat. Dengan ibadat. Barulah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terus minta saja. Okey. Dan insya-Allah kita akan sambung pula ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ayat yang mengandungi doa. Yang insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Saya bukalah kalau ada apa-apa tambahan ataupun soalan. Ada soalan? Assalamualaikum. Tidur dah semua. Yang dekat ayat yang kelima tu Ustaz. Kelima yang keenam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu. Okey, adalah kakak saya cakap yang iya tu memang kena tekan betul-betul sebab takut tersebut nama apa tak ingat lah tapi memang kena tekan betul-betul. Itu macam mana Ustaz? Baik. Dia yang kelima. Tasbih atau sabdu itu adalah mewakili satu huruf. Mewakili satu huruf. Dalam Fatihah dia ada dalam kitab Muniyatul Musalli. Ada disebut ada berapa tempat berapa belas. Dalam surah Al-Fatihah ni ada tempat yang huruf yang bersabdu. Jadi sabdu ni mewakili huruf. Kalau kita baca iyyaka tu di situ ada dua ya. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita dah menggugurkan satu huruf. Satu huruf ya. Menggugurkan satu huruf daripada Fatihah, Fatihah rukun sembahyang, boleh menjejaskan. Boleh menjejaskan Fatihah itu sendiri. Walaupun di sana terdapat lahnan, lahnun, cacat yang jelas, cacat yang tersembunyi. Lahnun jali, lahnun khafi. Yang itu panjang perbahasan lah. Cuma di sini kita kena baca, kena sebutlah sabdu tu kena jelas. Cuma jangan melampau. Kalau kita tekan melampau, dia akan jadi hamzah pula. Iya, jadi i pula. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tak boleh. Dia sederhana je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama juga macam kalau kita baca di hujung tu. Kita wakafkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Letak je min. Kalau kita tekan sangat, jadi macam bersabdu pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak boleh. Seolah-olah macam di nun tu ada sabdu. Kita tambah pula ada dua nun. Sebab belakang tu bukan bersabdu. Kecuali ada ayat-ayat yang akhirnya ada sabdu berhenti nun sabdu. Yang tu baru boleh kita tekan. Jadi sekadar kita letak je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Tekan itu seolah-olah macam bersabdu. Ataupun qalqalah. Qalqalah. Ni keluar sikit lah. Cuma ada kaitan. Macam kita baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad. Dia itu qalqalah. Tapi kalau kita lebih, dia akan jadi ada tambah pula. Belakang dah tu ada hamzah. Qul huwallahu ahad. Ahad. Bukan ahad. 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 Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Bukan Allahus samad. Samad. Jadi ada hamzah belakang dal. Kita tambah. Yang tu macam diada-adakan ya? Ya betul. Jadi kalau kaitkan dengan sabdu tadi, kita jangan kita nak jaga sabdu tanpa kita tekan melampau.
Ada juga setengah imam yang iyyaka na'budu wa iyyaka jadi. Dia iya, lembut je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam. Okey. Tak ada ke? Angah ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Oh. Nak tanya yang kata dia bertukar maksud tu betul ke Ustaz? Kata kalau kita baca iyyaka na'budu tu bila kita baca tak bersabdu tu dia bertukar maksud. Betul ke Ustaz? Iya. Iyyaka saya tak perasan pula. Iyyaka. Dia kata kalau iyyaka na'budu tu itu kalau dia baca iya saja katanya sembah matahari. Betul ke tak? Mungkinlah kot. Dia sama macam kalau kita baca yang boleh panjang tak Allah Akbar. Tapi kalau kita baca panjang tu panjang Allahu Akbar ada alif. Pada lepas bar tu ada alif. Kemudian baru ra. Akbar jadi belakang. Allahu Akbar Allah itu maha besar. Jadi Allahu Akbar Allah Ta'ala belakang. Akbar itu belakang ataupun punggung. Jadi makna tu begitu. Oh. Jadi yang itu pun mungkinlah. Mungkin berubah. Baliklah. Tapi bila bacaan mustahil boleh jadi. Okey. Ada soalan? Saya dah Ustaz dah lebih dah ya. Okey lah Ustaz. Saya setakat ni je lah. Okey. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.